Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para penonton yang dikasihi oleh Allah, kembali kita bertemu dalam rancangan soal dan jawab permasalahan umat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia menonton video ini, dan saya doakan orang yang menonton video ini sampai habis, Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah cukupi segala kekurangannya, Allah mudahkan urusannya dunia akhirat, dan insya Allah tetap istiqamah hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya Allah pada masa ini kita akan menjawab beberapa soalan yang datang kepada saya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf nak tanya, jika kita sakit, macam mana kita tahu kalau sakit yang kita alami itu sakit ujian atau sakit laknat? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Setiap yang menimpa kita, setiap yang menimpa seorang insan, dia tak lepas daripada tiga perkara. Imma dia balak atau azab, yang kedua dia teguran, yang ketiga dia adalah ujian. Apa tadi? Balak, teguran dan ujian. Siapa yang mendapat tiga ni? Macam mana kita tahu? Yang balak, apabila ditimpakan suatu musibah kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang derhaka kepada Allah, atau orang-orang yang fasik, orang-orang yang derhakai perintah Allah. Dia tahu ini haram, tapi dia tetap buat. Dia tahu ini wajib, tapi dia tak buat. Orang yang seperti ini ada beberapa jenis. Ketika dibagi nasihat, tapi dia melawan. Kerana ada orang yang ketika dia buat salah, dibagi nasihat, dia diam. Yang ni apabila dibagi nasihat, dia melawan. Dia katakan, engkau tak payah sibuk pasal aku. Engkau nak masuk surga sendiri. Biar aku masuk neraka. Kan bukan engkau yang masuk neraka. Apabila dibagi nasihat, dia melawan. Dan ini di antara ciri-ciri orang yang apabila Allah timpakan musibah, itu adalah bala. Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Apabila dikatakan kepadanya, takutlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, tapi akhadhathu al-'izzatu bil itsm, bertambah kesombongannya. Dia tak takut azab. Mana azab? Mana siksa Allah? Orang seperti ini apabila ditimpa bala, ditimpa musibah, maka ia adalah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalilnya. Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Mungkin bagi orang yang biasa baca Al-Quran, tengok kisah Nabi, kisah kaum Ad, kisah kaum Thamud, kisah kaum Lut, kisah kaum Madian. Ada dalam surah Al-A'raf, ada dalam surah Asy-Syu'ara, ada dalam surah Al-Haqqah. Banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah-kisah orang derhaka, orang-orang derhaka ketika datang Nabi kepada mereka, mereka menderhakai Nabi-Nabi mereka. Laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Hai kaumku, aku bagi nasihat kepadamu, tapi engkau juga tak terima nasihat. Orang seperti ini, maka Allah seksa mereka. Allah turunkan azab kepada mereka. Allah turunkan azab seksaan di dunia sebagai muqaddimatul azab. Muqaddimah, permulaan azab di dunia sebelum datang seksaan yang besar di akhirat. Ini jenis orang yang pertama. Orang yang pertama, apabila dia derhaka kepada Allah, dia kafir, dia fasik, dibagi nasihat dia membangkang, dibagi nasihat dia melawan, dibagi nasihat dia tak terima, maka orang seperti ini apabila dibagi musibah, maka ia adalah satu bala. Yang kedua ialah teguran. Dari mana kita tahu dia teguran? Ada orang fasik, orang dia tahu itu haram, tapi dia tetap buat. Ada dia tahu itu wajib, tapi tak buat. Namun apabila kita bagi nasihat, dia diam. Kenapa engkau tak solat? Aku solat malas lah. Aku malas solat. Kenapa tak solat? Okey, sila. Dia tak lawan. Kenapa engkau seperti ini? Dia tak melawan, tapi bagi jom kita solat. Okey, sila dulu. Dia malas. Dia tak melawan.
Kadang Allah sayang pada orang seperti ini. Ketika dia dapat musibah, terkadang dia balik kepada Allah. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, "Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Kami rasakan kepada mereka azab yang adna, azab yang rendah, azab yang kecil di dunia ni, sebelum datangnya azab yang besar di akhirat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali. Kan ramai ada orang yang tak pernah datang ke surau, tak pernah pijakkan kakinya ke surau. Lepas tu dia aksiden, patah kaki, dah patah kaki baru datang ke surau. Ada orang semasa muda, sihat, walafiat, kuat, tak pernah datang ke surau. Ketika sakit, baru dia datang ke surau. Ini ada orang yang dia kaya raya, tapi kedekut. Masa dibagi kemiskinan, barulah dia sedar, dia kembali ke pangkal jalan, dia mula bersedekah. Walaupun cuma RM1, RM2. Dulu duitnya banyak, sepatutnya dia boleh bersedekah sampai puluhan ribu ringgit. Tapi dia tak buat. Jadi ada orang yang fasik, orang yang derhaka kepada Allah, tapi dia tak membangkang, dia tak melawan. Dibagi nasihat, dia terus buat apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi Allah sayang kepadanya, lalu Allah nak bagi musibah supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Yang ketiga, iaitu tentang ujian. Siapakah ujian? Iaitu apabila suatu musibah diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Itu ujian. Apa dalilnya? Ada dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Adakah mereka mengira mereka boleh dibiarkan mengucapkan kami ini beriman, sementara mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maknanya, orang sebelum kita yang mengaku beriman kepada Allah, Allah uji mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Untuk sebagai pembuktian siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang kufur. Jadi apabila kita melihat ada orang ditimpa musibah, maka dia tak lepas daripada tiga ni. Pertama, balak. Yang kedua, teguran. Yang ketiga, ujian. Tapi persepsi setengah umat Islam, ketika kita bergaduh dengan orang, tiba-tiba tak lama selepas tu, dia ditimpa musibah. Ada orang kata, tu kan sebab lawan aku lah tu, dia kena macam tu. Oh, pandai pula kita. Kita katakan dia kena balak. Belum tentu. Boleh jadi dia teguran. Boleh jadi ujian. Jadi macam mana kita tahu? Muhasabah diri. Introspeksi diri. Tengok diri sendiri. Baca diri sendiri. Kita ni dalam golongan yang mana? Golongan kafir, orang fasik yang derhaka, yang melawan, atau orang fasik tapi tak melawan, atau kita ni sebagai orang-orang yang beriman. Cukup tanya dengan diri kita sendiri, jangan suka menunjuk orang. Itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita jumpa duit di jalan, kemudian kita belanjakan duit tu, adakah kita dikira mengambil hak orang lain? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Ketika kita menemukan barang di jalan atau di tempat awam, dan barang yang kita jumpa itu barang yang berharga. Dan kita yakini bahawa owner atau si tuan yang punya barang tengah mencari barang yang hilang. Maka barang yang berharga itu dinamakan dalam Islam adalah al-luqatah. Al-luqatah. Tengok dalam kitab-kitab fiqh, maka kita akan jumpa nama bab al-luqatah. Bab barang berharga yang hilang. Tapi kalau barang yang tak berharga, contoh duit RM1, 50 sen hilang, dan ownernya pasti tak akan cari. Biasanya orang kalau hilang 50 sen, RM1, tak payah carilah, biarlah. Ini bukan bagian luqatah. Tapi kalau tu barang tu hilang, contoh handphone atau duit RM100 atau duit RM1000, itu dinamakan luqatah. Dalam Islam, apabila kita bertemu dengan al-luqatah,
Barang berharga yang hilang, yang tercicir tu kita jumpa. Dalam Islam kita kena jaga dan diumumkan selama 1 tahun. Diumumkan 1 tahun. Diumumkan kalau kita bertemu di beranda masjid atau dekat kawasan masjid, boleh diumumkan di masjid. Ustaz, bukannya kita tak boleh mencari barang yang hilang di masjid? Jangan salah faham. Mencari barang hilang di masjid tak boleh. Mencari barang hilang di masjid tak boleh. Apa contoh? Kita kehilangan barang. Lepas tu kita umumkan di tengah surau atau masjid, barang saya hilang, beg saya warna hitam ini, dibuat sebut semua ciri-ciri dia. Siapa yang menemukan, bagi kat saya, itu punya saya. Itu tak boleh dalam Islam. Tak boleh mengumumkan barang yang hilang di masjid. Itu kerana masjid la yubna li hadza, bukan untuk dibangun untuk mengumumkan barang-barang yang hilang. Tapi kalau kita menemukan barang dan kita mengumumkan, bukan mencari barang yang hilang. Kita menemukan barang orang yang hilang, kita umumkan supaya orang ramai tahu, maka ini boleh dalam Islam. Boleh diumumkan di masjid atau di surau. Saya saya jumpa dengan barang yang tercicir, jam contoh. Jam saja, jangan sebutkan apa brand dia, warna dia, tak perlu sebutkan. Sebab kalau tak, nanti akan ada orang mengaku. Jadi sebutkan saja. Ada jam hilang, siapa yang merasa kehilangan boleh datang kepada saya. Ini boleh dalam Islam. Kita umumkan sampai bila? Sampai 1 tahun. Kalau lebih 1 tahun, maka itu hak orang yang menemukan. Jadi kalau contohlah para penonton yang jumpa barang orang yang hilang, barang jumpa yang hilang, kemudian diumumkan setahun. Kalau berminat, doa je kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, harap tak datang orang. Doa setahun. Selama 1 tahun, kalau tak jumpa, tak datang orang pemilik dia, maka itu rezeki kita. Dan kita bukan dikira sebagai mengambil hak orang lain. Tapi mesti syarat dia apa? Diumumkan. Ustaz, saya dah umumkan 359 hari. 359 hari saya dah umumkan. Di hari yang ke-360 datang pemiliknya. Adakah saya bagi? Kena bagi. Bermakna nasib anda kurang beruntung. Sila cuba lagi. Okey. Yang ketiga. Soalan yang ketiga. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum meminta upah kepada majikan sebab majikan saya dah berbulan-bulan tak bayar gaji? Lalu saya curi barang dia seharga gaji saya. Adakah ia termasuk mengambil hak orang lain? Ni banyak kes macam ni. Banyak kes segelintir orang kaya, duit banyak, rumah banglo berjuta, 3, 4, 5 juta harga rumah dia. Kereta mewah yang seharga 500 juta ringgit. Tapi ternyata gaji buruhnya, gaji pekerjanya, gaji staf-stafnya dia tangguhkan. Kata Nabi SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Menangguh pembayaran hutang, menangguh gaji orang, maka menangguh gaji orang, patutnya dia dah terima 1 hari bulan, ditangguhkan, maka termasuk daripada bentuk kezaliman. Itu kata Nabi SAW, lihat dalam Sahih Bukhari. Jadi, menangguhkan gaji orang, walaupun 1 hari, itu dikira kezaliman. Hati-hati. Ittaqul zulma, fa inna zulma zulumatu yawmal qiyamah. Takutlah kamu dengan berbuat zalim, kerana kezaliman akan kegelapan di hari kiamat. Wattaqu da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu wahai majikan yang zalim, takutlah kamu, jangan berbuat zalim kepada staf-staf, jangan berbuat zalim kepada majikan, kepada karyawan-karyawan, kepada pekerja-pekerja, kepada buruh-buruh, jangan. Sebab apa? Kerana ittaqu da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kerana tiada hijab batasan doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, ya Allah, gajiku dah 3-4 bulan dia tak bayar, ya Allah. Aku perlu duit, ya Allah. Terpaksa aku berhutang-hutang, aku minta gajiku, tapi majikanku tak bagi. Hati-hati. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tak pernah tidur.
Allah tak pernah lupa, Allah tak pernah lalai. Allah lihat apa yang kita buat. Para majikan yang dikasihi oleh Allah, jika anda beriman kepada Allah, jika anda beriman kepada Allah, jangan sesekali menangguhkan gaji karyawan, gaji staf anda. Bagi secepat mungkin. Apabila dah jatuh tempoh wajib kena bayar, bagi hak orang lain. Bagi hak karyawan, bagi hak staf, bagi hak pekerja-pekerjamu. Jangan kau tangguhkan. Walaupun satu sen. Tak boleh dalam Islam. Engkau tak perlu jadi ada degree, master, ada PhD untuk menjadi manusia. Cukup engkau memiliki rasa kasihan kepada orang lain untuk menjadi manusia. Itu pun dah cukup. Ada zaman hari ini, dia hilang rasa kasihan kepada orang lain. Tak punya rasa kasihan kepada orang lain. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seorang kamu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jika anda majikan, mungkin anda sekarang jadi orang hebat, anda kaya. Okey, anda kaya sekarang. Tapi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran bahawa dunia ni berputar. Yang hari ini kita mungkin di atas, suatu hari mungkin kita di bawah. Ustaz, kekayaan saya banyak. Hari ini kita mungkin kaya. Boleh jadi dengan sekelip mata Allah boleh jadikan kita miskin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah nak sesuatu, Allah katakan kun fayakun, jadi. Tengok Qarun. Seberapa banyak kekayaannya. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Disebutkan dalam surah Al-Qasas. Kami tenggelamkan Qarun dan hartanya sekali ke dalam tanah. Dalam sekejap habis. Apa susah aja bagi Allah untuk menghancurkan, menciptakan dunia dan mesti cukup kun fayakun pun Allah mampu. Menghancurkan dunia beserta isi cukup kun fayakun. Apatah lagi dengan menghancurkan kekayaan yang tak seberapa. Jadi jangan sesekali menangguh-nangguhkan gaji karyawan. Jadi kalau ada contoh karyawan kita, pekerja kita, sekejap-sekejap berhenti, sekejap-sekejap berhenti. Jangan selalu salahkan karyawan. Cuba muhasabah diri. Cuba introspeksi diri. Boleh jadi selama ini kita sebagai bos tak suka terima cadangan, tak suka terima nasihat dari orang-orang lain. Kita rasa diri kita saja yang betul. Bagi nasihat. Bagi nasihat dan suka terima nasihat. Tapi wahai anda yang sebagai pekerja, anda pun salah. Kenapa anda curi barang dia? Anda mencuri itu pun satu kesalahan. Dia walaupun anda mencuri mengikut kadar barang yang gaji anda, itu pun salah. Kalau anda nak anda ingin rampas di depannya. Contoh, bos, kau tak bayar gaji aku dah 3 bulan. Kalau kau tak bayar, aku ambil barang kau lah. Kita cakap depan-depan. Jadi bukan sebagai pencuri, kita ambil hak kita depan dia. Kalau kita sembunyi-sembunyi ambil barang dia, ini bahaya. Ini termasuk mencuri dan salah satu kesalahan yang besar juga dalam Islam. Wahai majikan, jangan sekali menunda gaji karyawan, gaji staf, gaji pekerja. Begitu juga wahai pekerja-pekerja, amanahlah. Amanahlah dalam bekerja. Amanah dalam bekerja. Ketika orang suruh bekerja, kerja dengan baik. Jangan ambil hak orang lain. Kalau seandainya majikan tak bayar gaji staf dia, itulah satu dosa. Ketika engkau mencuri, engkau tak mengerjakan pekerjaan dengan amanah, maka engkau pun juga berdosa. Sama 2 kali 5 je. Maka jaga-jaga. Okey. Soalan yang keempat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tolong terangkan apa yang dimaksud dengan dayuth? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Apa itu dayuth? Nabi SAW sabdakan. Thalathatun. Qad harrama alaihimul jannah. Ada 3 jenis manusia yang Allah haramkan surga. Di riwayat lain mengatakan, Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim.
wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 jenis manusia yang Allah tak nak bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Allah tak nak tengok mereka. Sementara ketika kita bercakap, Allah tengok kita di hari kiamat, di antara nikmat yang paling besar. Di antara nikmat yang diterima oleh ahli surga dibandingkan dengan seluruh nikmat surga adalah melihat Allah. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti nikmat yang paling besar di dalam surga bukan dapat bidadari, bukan. Bukan dapat apa yang kita nak, tak. Ada nikmat yang paling besar, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, iaitu boleh melihat Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Itu nikmat yang paling besar. Jadi kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Orang kafir tak dapat ni. Orang kafir tak boleh bercakap. Tak boleh cakap dengan Allah, dan Allah tak akan tengok dia. Maknanya Allah murka dengan dia. Wala yuzakkihim. Allah tak bersihkan mereka daripada dosa. Sebab orang selagi ada dosa, dia tak akan boleh keluar daripada neraka Allah. Akhirnya walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Allah haramkan surga, Allah tak nak bercakap dengan dia, tempatnya di dalam azab yang pedih. Siapakah mereka? Yang pertama, mudminul khamr. Orang yang ketagihan arak. Na'udzubillah. Ada orang yang ketagihan arak, dia tak bertaubat kepada Allah, minum, mati. Tak sempat bertaubat pada Allah. Ini dapat. Yang kedua, al-aq. Orang yang derhaka kepada ibu bapa. Wahai para anak, jika anda kaya, jangan sekali-sekali lupa dengan ibu bapa kalian di kampung. Ingat, anda wujud di atas muka bumi ini sebab ibu bapa kalian. Dan jangan anda kira bahawa anda hebat sekarang, jadi orang kaya raya disebabkan automatik. Bukan. Itu kerana boleh jadi doa ibu bapa kalian. Jadi jangan lupa dengan ibu bapa dan jangan derhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga siapa? Ad-dayuth. Orang yang dayuth. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang dayuth ya Rasulullah? Allazi yuqirru fi ahli al-khubuthah. Orang yang tak ada rasa cemburu ketika kekejian dibuat oleh ahli keluarganya. Kemungkaran dibuat oleh ahli keluarganya, dia tak cemburu. Seorang bapa yang tak rasa cemburu, tak rasa risau ketika anak gadisnya pergi dengan lelaki berkapal-kapal. Ini lelaki dayuth, bapa yang dayuth. Seorang suami yang ketika melihat istrinya berhias, berwangi-wangian merah. Merah. Make up dia 3 inci. Merah. Ini hitam semua. Kemudian berwangi-wangian. Pakai baju ketat. Pergi meeting dengan lelaki-lelaki lain. Kalian tak ada rasa cemburu, wahai para suami? Anda dayuth. Itu namanya dayuth. Kadang ada setengah lelaki sekarang ni, lelaki geng-geng takut isteri. Kerana dia mungkin rumah isteri yang beli. Kereta isteri yang beli. Semua isi rumah itu isteri beli. Akhirnya si suami tak punya gigi. Suami tak punya power, tak punya kuasa. Suami kena ikut tunjuk isteri. Lelaki seperti ini lelaki dayuth. Tak masuk surga. Allah haramkan surga untuknya. Itu yang dimaksud dengan lelaki dayuth. Yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya orang awam. Nampak dari tulisannya. Bagaimana cara kita memilih guru yang baik? Sebab hampir setiap guru bercerita tentang Quran dan Sunnah. Okey. Memilih guru yang baik, mungkin ada setengah jemaah percaya ni dengan Ustaz Muhammad ni. Betul ke tadi guru yang baik? Okey, memilih guru yang baik ada 2 syarat dia. Syarat pertama, apa yang disampaikan adalah Al-Quran dan betul-betul sunnah Nabi SAW. Bukan orang yang suka menyampaikan hadis-hadis palsu. Bukan suka orang yang mereka hadis. Berapa ramai hari ini orang pandai bercakap Arab. Berapa ramai orang hari ini ahlul kalam pandai bercakap. Ternyata dia suka
suka memalsukan hadis. Ya bukan hadis dikatakan hadis. Nabi SAW bersabda. Sekejap-kejap Nabi SAW bersabda. Yang kalau ditengok, mana? Di kitab mana? Siapa perawinya? Dia tak bagi tahu. Selepas dia bagi tahu, ini hadis ni dhaif, ini hadis ni maudhu', palsu. Dia katakan, hadis palsu walaupun palsu tetap hadis. Saya pernah jumpa dengan orang seperti ini. Walaupun hadis, tapi walaupun palsu tapi hadis. Lalu saya kata dengan dia, okey, tuan, saya ada duit RM100. Cuba tuan photostat. Lepas photostat, duit RM100 tu saya simpan. Tuan pergi belanja, pergi ke kedai, pakai duit yang photostat. Boleh ke tak boleh? Oh, tak boleh. Ini bukan asli, ini palsu, kata dia. Ini photostat walaupun nampak macam asli, tapi dia palsu. Tengok. Bab dunia pun kita tak nak yang palsu. Bab dunia pun kita tak nak palsu. Apatah lagi bab akhirat. Ada setengah orang yang suka memalsukan hadis dari zaman dulu. Dari zaman-zaman dulu orang suka memalsukan hadis sampai zaman sekarang. Jika ada orang yang suka memalsukan hadis, maka jangan ikut dia. Sebab apa? Kata Nabi SAW, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, dia bukan hadis, katakan itu hadis. Dia bukan ayat Quran, dikatakan ayat Quran. Maka falyatabawa maq'adahu minan nar, maka sediakan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Andaikan jika dia saja berani menyampaikan berdusta atas nama Nabi, maka dia juga tak akan takut untuk menipu anda. Dia tak takut. Jika dia menipu, dia berdusta atas nama Nabi saja tak takut, apatah lagi menipu anda. Maka orang seperti ini, jangan diikut. Dan ciri yang kedua. Syarat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang yang alim. Maksudnya apa? Ketika bertambah ilmunya, bertambah takut dia kepada Allah. Ada orang sekarang bertambah ilmunya, tak takut dia dengan Allah. Tambah berani dia menentang hukum Allah. Orang seperti ini tak boleh diikut. Orang seperti ini tak boleh ikut. Bertambah berani dia menentang hukum Allah. Bertambah banyak ilmu, bertambah berani dia menentang hukum Allah. Lalas sekali dia katakan bahawa solat itu tak wajib. Ada. Dulu masa degree dia rajin solat berjemaah. Masa master dia masih solat. Masa PhD dah jadi profesor, dia katakan solat tu yang penting hati. Ingat. Bukan ke dalam Al-Quran, wa aqimis solata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Maknanya kalau dah ingat, tak perlu lagi solat. Dah jadi profesor, jadi bodoh. Orang seperti ini tak boleh ikut. Dan kemudian ketika kita walaupun yang disampaikan Quran dan hadis Nabi SAW, lihat iltizam, multazim dia. Keistiqomahan dia dengan Islam. Jangan tengok, dia hebat boleh berjalan di atas air. Pakai serban tinggi berjalan di atas air, bahkan boleh terbang di udara. Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'. Jika engkau melihat ada orang yang boleh berjalan di atas air, bukan setakat itu saja. Wa yatiru fil hawa, bahkan dia mampu terbang di atas di udara. Fala taghtar, jangan kau tertipu. Sebab apa? Jin pun boleh buat. Tapi macam mana kita tahu? Lihat keistiqomahan dia. Tengok ketaatan dia, keistiqomahan dia dalam Islam. Baru kita tahu dia ni adalah ustaz-ustaz, guru-guru yang istiqomah. Guru-guru yang multazim. Ada juga beberapa orang lah, setengah para ustaz, para guru. Di mana kalau di masjid, Masya Allah, tawaduknya, bajunya, Masya Allah, menggambarkan, mencerminkan dia adalah orang yang taat. Pakai serban tinggi, pakai jubah. Masa solat, Masya Allah, khusyuknya. Selepas solat, pergi keluar pakai baju t-shirt sempit. Pakai seluar di bawah lutut sikit. Kemudian langsung tak nampak asar. Bentuk-bentuk ustaz dia tak nampak. Tak nampak.
Saya pernah jumpa orang seperti ini. Saya tak tahu kalau dia ustaz. Ternyata ketika saya pergi ke kedai, saya jumpa dia, saya tak tahu dia ustaz. Saya sebut dia abang. Masa saya pergi ke masjid, ternyata dia imam di satu masjid. Terkejut saya. Imam ternyata dia. Tak nampak kesan sebagai imam. Tak nampak kesan sebagai guru, sebagai ustaz. Mungkin ada setengah orang kata, ustaz, apalah arti sebuah pakaian ustaz? Apalah arti sebuah pakaian? Kan pakaiannya. Yang penting tutup aurat. Orang seperti ini adalah orang yang jahil. Kenapa jahil? Pakaian memiliki arti yang penting dalam kehidupan kita. Buktinya, cuba pakaian yang dipakai oleh sultan-sultan, oleh agung. Adakah boleh dipakai oleh setiap insan? Oleh setiap orang? Oleh setiap warga negara? Tak boleh. Orang warga negara tak boleh, orang luar negara tak boleh. Sebab itu adalah kebesaran. Baju kebesaran, baju kemuliaan. Tak boleh pakai, suka orang sembarang orang boleh pakai, tak boleh. Dulu pernah kan ada satu artis yang pakai cincin yang ada lambang kerajaan Johor hari itu, kena saman. Kena saman kan? Apatah lagi pakai baju sultan. Kita pakai baju tu. Kan duit-duit saya. Tapi ini tak boleh. Itu baju khas. Yang hanya diperuntukkan untuk agung, untuk sultan-sultan saya. Tak boleh sembarang orang pakai. Bermakna pakaian ada nilai, ada value. Ada arti pakaian. Dan bahkan pakaian juga boleh menghalang kita dari perbuat maksiat. Alhamdulillah, saya mula dari pondok. Mula daripada ma'had, daripada sekolah agama, saya alhamdulillah bukan nak muji diri sendiri, tapi alhamdulillah saya selalu pakai songkok. Kemana-mana saya pakai. Sampai sekarang alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai mati. Mungkin orang kata ada alai, kan bukan wajib ustaz. Ternyata songkok ni kawan-kawan saya tak pakai. Ternyata songkok ni menghalang kita nak buat maksiat. Bayangkan orang kalau nak buat maksiat dia fikir, saya pakai songkok malulah saya, nanti je lah. Akhirnya terhalang. Berapa banyak orang yang tak seorang ustaz yang berpakai pakaian seperti umum, yang tak mencerminkan sebagai ustaz, akhirnya dia buat benda-benda yang bercanggah dengan Islam. Lihat? Bercanggah dengan Islam. Cuba boleh tak? Ada orang yang pakai jubah, pakai serban, pergi ke kelab malam. Saya rasa tak ada orang buat. Kalaupun ada ustaz, tengok pakai jubah, pakai kelab malam, bisa dia akan lepaskan serban dia akan lepaskan songkok dia akan lepaskan jubah dia akan ganti dengan pakai t-shirt, pakai seluar jin, baju tuyul. Dia akan pakai itu, baru dia berani. Kalau tak, dia tak akan berani. Dia tak akan berani pakai jubah. Menandakan baju itu ada value. Jadi kita tengok daripada keistiqomahan dia, kemultaziman dia, kepada sunnah dia. Jika cakap dia banyak, tapi ternyata amalan dia, masa cakap berapi-api, ikut Al-Quran, ikut sunnah, yang dia malas belajar Al-Quran, malas solat berjemaah, yang ini seperti ini adalah ciri-ciri guru-guru yang tak baik. Maka saya ada kelas dengan para ustaz. Saya ketika saya bagi nasihat kepada ustaz-ustaz tu, saya katakan, jika kita hanya mengajarkan ilmu kepada masyarakat, kepada umat, suatu hari engkau tak akan dipakai. Sebab apa? Kerana Syekh Google dah lagi alim daripada engkau. Tengok, Syekh Google apa yang tak ada? Semua ada. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari syaitan sampai malaikat ada ditulis dalam Google. Tapi kalau engkau ajarkan akhlak kepada umat, engkau ajarkan kemultaziman dengan Islam, dengan sunnah kepada umat, dan itu tak ada dalam Google, InsyaAllah engkau akan sentiasa dipakai. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan pada masa ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Jadi kalau jemaah penonton merasa video ini bermanfaat dan menambah ilmu penonton, maka sebarkanlah. Sebab kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapat pahala sama dengan orang yang buatnya. Sama. Jadi oleh sebab itu, jangan lupa subscribe, like and share. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk kita. Terima kasih saya ucapkan kepada para penonton, dan sila follow video ini, dan mudah-mudahan menambah amal soleh kita dan menambah ilmu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.